سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Kita muliakan Tuan Pengerusi, Jabatan Kuasa, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Haji, hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Pertamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan kesempatan untuk kita untuk memanfaatkan waktu antara maghrib dan isyak ini dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimah ini kita sering dengar daripada mulut mana-mana penceramah. Apabila mereka memulakan kuliah, mereka akan menyebut, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran. Kerana hakikatnya kebaikan yang dapat kita lakukan pada hari ini tidak lain tidak bukan kecuali dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan bimbingan pada kita. Setengah hari, mungkin semalam, mungkin kemarin, mungkin besok, kita yang dalam masjid tak dapat ke masjid, tak sempat, kita sibuk dengan keluarga. Tapi hari ini Allah bagi kesempatan. Suatu bagi seorang mukmin, tatkala Allah berikan mereka kesempatan untuk beramal ibadah, tidak ada ruang bagi mereka untuk merasa lebih atau timbul perasaan riak ataupun ujub terhadap perbuatan kebaikannya, kerana dia tahu bahawa Allah lah yang memberikan hidayah kepadanya, Allah lah yang memberikan taufik kepadanya. Kadang-kadang hari ini kita Allah berikan taufik, kadang-kadang Allah beri orang lain taufik. Itu dengan kita tahu bahawa hidayah Allah itu dua, satu hidayatul irsyad, yang kedua hidayatul taufik. Allah bimbing kita dengan dua cara. Pertama, Allah berikan kita ilmu yang benar, hidayatul irsyad. Yang kedua, Allah berikan kita kesempatan untuk melaksanakan amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, iaitu laksanakan, amalkan apa yang kita tahu. InsyaAllah pada hari ini kita sambung kuliah kita, dan saya pun tak pasti sampai surah mana, cuma sekadar dalam ingatan saya kita sampai surah Al-Kawthar. Kerana terakhir saya ingat kita bincangkan dengan Qul ya ayyuhal kafirun, tak silap saya. Jadi kalau betul, alhamdulillah, tajuk ya Al-Hakumut Takatsur. Hari ini Al-Hakumut Takatsur. Hari ini Al-Hakumut Takatsur. Okey. Oh, jadi hari ini An-Nasru. Idza jaa nasrullahi wal fath. Okey. Jadi saya kelas tadabbur ni ada beberapa tempat. Jadi keliru antara satu tak catat. Okey, terima kasih. Jadi kita ke surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah adalah muqaddimah kepada semua surah Al-Quran Al-Karim, kecuali surah Taubah, surah Al-Bara'ah. Okey. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza, apabila. Dan sebelum itu, surah An-Nasr ialah surah Madaniyah. Dengan ijma' ulama mufassirin, surah Madaniyah iaitu surah yang diturunkan di Madinah Al-Munawwarah, antara surah Madaniyah yang paling pendek, kerana mengandungi 3 ayat. 3 ayat. Kalau dalam Al-Quran, surah yang paling pendek ialah surah yang mengandungi 3 ayat. Cuma 3 ayat ni ada beberapa surah. Surah An-Nasr pun 3 ayat, surah Al-Asr pun 3 ayat, dan surah Al-Kawthar pun 3 ayat. Cuma surah, perbezaannya surah Al-Kawthar dikatakan paling pendek kerana tidak dikira ayatnya, tapi dikira perkataannya. Perkataannya paling ringkas, paling sedikit. Jadi hari ini kita masuk An-Nasr. Okey. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza, apabila.
Jaa, telah tiba, telah datang. Nasrullah, bantuan Allah. Apabila telah tiba bantuan Allah, atau diartikan dengan kemenangan daripada Allah SWT, anugerah kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal fath, dan pembukaan kota. Apabila tiba bantuan Allah, apabila tiba kemenangan yang Allah kurniakan kepada kalian dan kalian membuka kota. Kota di sini zahirnya ialah kota Makkah Al-Mukarramah. Wa ra'aitan nasa, wa ra'aita, dan ra'aita, kamu melihat. Itu melihat dengan mata, nampak dengan mata kepala. Apa yang dilihat? An-nasa, manusia. Yadkhuluna, mereka masuk, fi dinillahi, dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong, berkumpulan-kumpulan. Kalau kita pergi haji, kita tengok rombongan-rombongan di Mina tu dia tulis fauj awal, fauj Isnin, fauj Salatah. Artinya rombongan pertama, rombongan kedua, rombongan ketiga. Fasabbih, fa maka, sabbih, bertasbihlah atau sucikanlah, bihamdi rabbika, dengan memuji atau dengan bertahmid, rabbika, kepada Tuhan kamu, kepada Rabb kamu, wastaghfirhu, dan minta istighfar, minta ampun dengannya. Innahu, sesungguhnya dia, itu Allah Subhanahu Wa Taala, kana tawwaba, Tuhan yang maha menerima taubat. Sesungguhnya dia yang maha menerima taubat. Ini makna perharfiah, perkataan, per hurufnya. Kemudian kita kembali kepada makna yang umum. Allah kata apabila datang pertolongan Allah. Bila sebut jaa, datang, artinya kebiasaannya itu ialah suatu perkara yang besar, suatu perkara yang jelas. Apabila sesuatu yang abstrak, suatu yang tak nampak, dimaknakan dengan jaa, bererti adalah kedatangan yang besar. Jadi apa yang besarnya? Nasrullah, pertolongan Allah. Nasrullah, kalimah nasrun dalam bahasa Arab artinya bantuan Allah untuk mengalahkan musuh. Nasrun, kemenangan, bukan menang sendiri, tak. Dia mesti ada pihak yang kalah, baru nama an-nasru. Mesti berlakunya, sebelum itu berlakunya pertempuran, perebutan, berlakunya pertelingkahan, berlakunya rebutan kuasa. Jadi bila kata Nasrullah, artinya sebelumnya ada apa? Adanya pertempuran, adanya pertelingkahan. Dan pembukaan kota Mekah, pertolongan Allah ini datang antara untuk bantu Nabi mengalahkan kaum Quraisy, yang mana selama Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, sampailah ke detik ini Allah isytiharkan kemenangan. Jadi Nasrullah ialah kemenangan Allah, kemenangan yang Allah berikan, yang Allah kurniakan. Bukan setakat menang, tapi Allah kata wal fathu, dan Allah berikan pembukaan kota. Menang umum, fathu lebih khusus. Menang, Nabi menang dalam perang Badar, Nabi menang dalam banyak peperangan, tapi belum tentu kita menang pihak musuh, kita berjaya masuk dan kontrol, kawal negara tersebut. Tapi ketika ini Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah SAW, bukan sekadar Nabi menang dalam peperangan, namun
Nabi SAW telah membuka kota tersebut yang selama ini dikuasai oleh musuhnya, dan kota itu jatuh di dalam kekuasaan Nabi SAW, jatuh di bawah pemerintahan Nabi SAW, seperti dikatakan wal fath, idza jaa nasrullahi wal fath. Sebelum kita cerita lebih jauh, kita tengok pada munasabah. Sengaja saya lebatkan munasabah, artinya apakah kesesuaian surah ini dengan surah sebelum dan selepasnya. Surah ini Allah ceritakan tentang kemenangan yang nyata, yang zahir, iaitu memang Allah menangkan Nabi. Orang satu dunia Arab nampak Nabi menang dan Nabi kuasai Mekah. Surah sebelumnya dan selepasnya cerita keadaannya berbeza. Surah selepasnya, yang kalau kuliah kita sebelumnya lah, sebab kita baca daripada belakang, surah Lahab atau surah Al-Masad menceritakan tentang keadaan Nabi SAW dihina oleh bapa saudaranya sendiri. Bapa saudara yang sayangkan Nabi SAW, bapa saudara yang memerdekakan hambanya kerana gembira dengan kedatangan Nabi SAW, bapa saudara yang berebut dengan Abu Talib untuk menjaga Nabi SAW, bapa saudara yang sering berbangga dengan anak saudaranya bernama Muhammad, namun tatkala berkaitan dengan agama, hubungan keluarga baik, namun bila Nabi zahirkan agama, Nabi naik atas Bukit Safa, Nabi terangkan tentang bahawa Nabi dan sampaikan peringatan tentang hari akhirat, Abu Lahab angkat tangannya tunjuk ke muka Nabi SAW, dan dia kata tabbat sedaka sa'iral ayyam, tabbat sedaka ya Muhammad sa'iral yaum. Celakalah wahai Muhammad, sepanjang hari ini, banyak-banyak hari ini hari yang celaka bagi kamu. Ketika itu Nabi SAW berdepan dengan apa? Dalam dakwah ini berdepan dengan satu musibah yang besar. Orang yang dekat dengan Nabi, Nabi nak sampaikan kebenaran, dakwah Nabi ditentang bukan orang lain, orang yang sangat rapat. Kita ni sedih orang tak terima kita, tak apa, kita nak dapat sokongan ke, tapi kalau yang tentang kita ialah keluarga terdekat dan putus hubungan, mengisytiharkan permusuhan dengan kita, dengan orang yang selama ni rapat, kita akan terasa kehilangan. Walaupun begitu, walaupun Nabi terpaksa menanggung celaan daripada bapa saudaranya, namun prinsip Nabi masih teguh. Nabi tidak meninggalkan dakwahnya. Surah Lahab, surah Masad, Nabi SAW mungkin diertikan secara zahirnya seolah-olah kalah sebab Nabi tak mampu jawab. Seolah-olah kalah, Nabi tak mampu jawab. Orang datang kutuk Nabi, tunjuk Nabi, Nabi hanya mampu menyampaikan, dan apa sahaja orang lakukan Nabi tak buat apa-apa. Namun dari segi prinsip dan moralnya, Nabi menang. Kemenangan yang pertama Allah berikan adalah kemenangan tatkala Nabi SAW diancam, dihina oleh bapa saudara sendiri dan orang Arab. Surah selepasnya, iaitu kalau selepasnya, iaitu dalam kuliah kita yang akan kita bincangkan nanti, atau surah sebelumnya ikut susunan Al-Quranul Karim, ialah surah Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian pun tak sembah apa yang aku sembah, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan selama-lamanya aku takkan sembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan selama-lamanya kalau kalian tu kafir, kalian tak sembah apa yang aku sembah, lakum dinukum waliyadin, kamu agama kamu, kami agama kami. Kenapa ayat ini turun? Satu-satunya ayat Quran tentang yang menyebutkan orang kafir dengan panggilan wahai orang kafir. Ayat yang lain panggil ya ayuhan nas, wahai manusia. Tapi ayat ni turun ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Kerana orang kafir setelah mereka merasa
berputus asa. Mereka rasa putus asa untuk berdakwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk tinggalkan agama. Mereka pun rasa putus asa setelah mereka pujuk Abu Talib. Abu Talib pujuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertegas. Kemudian mereka berputus asa dengan tawaran mereka, tawaran kuasa, tawaran wanita, tawaran harta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak terima. Mereka guna cara seterusnya. Ini cara terakhir. Caranya apa? Tak apalah. Kalau kamu nak kami beragama dengan agama kamu, kami setuju wahai Muhammad. Semua orang Arab Quraisy kami perintahkan, kami wajibkan kamu ikut agama kamu dan kamu sebagai pemimpin. Bukan setakat biarkan Nabi SAW berdakwah, namun mereka akan sepakat keseluruhannya untuk ikut agama Nabi Muhammad SAW, dan itu tiada masalah bagi kami. Tapi kita kena kongsi. Setahun kami sembah agama kamu, setahun kamu pula kembali pada agama asal. Kita jadikan ganti-gantilah, berganti-ganti. Mereka nak bertawar menawar. Kalau ikutkan kepada logik akal manusia, ketika Nabi SAW jemaahnya sedikit, jemaah Nabi ditindas dan diberi ruang untuk tawar menawar begini, seolah-olah ini satu tawaran yang sangat besar di depan dakwah Nabi SAW. Bagi kita mungkin kata tak apalah, terima tawaran dia. Kita kata agama sama sahaja, agama lebih kurang saja, sama sahaja, tak ada masalah. Agama mana-mana pun betul. Sekali kita agama ni, sekali kita agama tu. Ikutkan logik, cari peluang, ambil peluang untuk berdakwah. Setahun kita gunakan untuk berdakwah kalau ikut logik kita. Tapi bab tauhid, bab agama, bab kebenaran, tidak boleh kita bertolak ansur. Kita boleh bertolak ansur hidup bersama, tapi jangan sampai kata agama lain pun sama. Jangan sampai kita kata perayaan-perayaan agama mana pun, semua agama suruh buat baik dan semua agama betul. Kita setuju bahawa semua agama suruh buat baik, tetapi kebaikan dalam mana-mana agama tidak akan membawa kepada kebaikan di barzakh dan kebaikan akhirat. Mungkin kalau ada kebaikan, hanya kebaikan kat dunia, kerana kalau kebaikan kat dunia tak perlu kepada agama, cukup pergi mana-mana falsafah sekalipun, dia membawa kebaikan kepada dunia pada part dan angle tertentu, pada bahagian tertentu. Agama Islam menjanjikan kebaikan dunia dan akhirat. Dan perbezaan yang paling utama, agama Islam ialah agama yang Allah turunkan, yang Allah redha, dan jangan sampai kita redha kepada agama yang lain. Bab hidup bersama, ya. Bab bermasyarakat, ya. Bab bermajmuk, tinggal bersama, ya. Tapi jangan sampai kita mengiktiraf kebenaran agama lain. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Dan Nabi SAW dalam surah Qul ya ayyuhal kafirun, surah Kafirun, Nabi menang mempertahankan prinsip tauhid. Kemenangan pertama, menang dalam terus berdakwah ketika ditentang oleh keluarga terdekat dan orang yang disayangi. Kemenangan dalam Al-Kafirun, kemenangan tatkala ditawar dengan pelbagai jenis tawaran keduniaan. Nabi menang. Dengan Nabi SAW menang istiqamah, kemenangan secara mempertahankan prinsip itulah akhirnya Allah berikan kemenangan dalam surah An-Nasr. Allah berikan kemenangan dalam surah An-Nasr, iza jaa nasrullah. Kemenangan yang datang setelah kita menang secara prinsip, kemenangan sebenar hanyalah kemenangan disertai dengan prinsip yang tidak mengorbankan perjuangan, tidak mengorbankan prinsip. Kalau sekadar menang secara zahir, namun apa kebenaran terpaksa kita diamkan, terpaksa kita tinggalkan, terpaksa kita gadaikan, terpaksa kita tinggal, kita lupakan, itu bukan kemenangan. Apa artinya sebuah perjuangan sekiranya kemenangan hanya sekadar zahir? Rasulullah SAW menang. Menang apa? Dengan Nasrullah. Kemenangan, bantuan yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah redha dengannya. Kemenangan yang Allah iktiraf sebagai kemenangan yang membawa kebaikan, kemenangan yang menyebabkan
manusia masuk Islam secara berbondong-bondong, bukan kemenangan yang tidak membawa erti. Idza jaa nasrullahi wal fath. Al-fathu sini adalah Fathu Makkah. Sebahagian daripada ulama berpandangan bahawa al-fathu sini adalah Fathu Khaybar, pembukaan kota Khaybar. Namun zahirnya sini makna yang lebih jelas kelihatannya seperti al-fathu, pembukaan kota Mekah, kerana disebutkan selepasnya manusia masuk Islam berbondong-bondong. Kemenangan Khaybar, orang datang, ada Amul Wufud, orang datang, Abu Hurairah datang daripada Yaman, datang sahabat daripada Habasyah, datang yang lain, tapi tidak seperti kemenangan di Makkah Al-Mukarramah. Okey, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa wa ra'aitan nas, dan kamu melihat manusia. Ra'aita, perkataan ra'aita apabila dia ta'addi kepada satu maf'ul. Bagi yang belajar nahwu, ra'aitan nasa, nas perkataan selepasnya terus berbaris atas, artinya betul-betul penglihatan mata. Nabi nampak dengan mata Nabi SAW. Nabi bahasa Arab kata ma ra'yuka, ra'ait boleh bererti mimpi, ra'ait boleh bererti nampak dengan mata, ra'a boleh ru'yah ni, ra'yu boleh bererti pandangan. Jadi yang Nabi nampak sekarang apa? Nabi nampak dengan mata kepala. Sebab apa? An-nas di situ dia maf'ulun bih. Dalam bahasa Arab ni kita tengok, bukan tengok perkataan saja. Perkataan itu membawa berapa makna, lihat kepada jenis maf'ulun bih, muta'addi kepada satu maf'ul ataupun kepada dua maf'ul, ataupun kepada lebih daripada satu. Jadi kalau muta'addi langsung kepada maf'ul, satu maf'ul, artinya memang Nabi nampak dengan mata kepala. Jadi makna di sini al-nas di sini adalah manusia-manusia yang datang jumpa Nabi SAW masuk Islam. Kenapa waktu ini ramai masuk Islam? Sebab dalam kota Arab ni ada, dalam ketika Nabi berdakwah, ada golongan yang menentang Nabi terang-terangan, terutamanya di kalangan Quraisy, yang betul-betul lawan Nabi. Datang daripada Quraisy, ramai daripada Quraisy. Kabilah-kabilah yang lain tak ramai, ada tapi tak ramai. Kebanyakannya tentangan utama yang Nabi terima daripada Quraisy sendiri. Kenapa bangsa Quraisy, bangsa yang mempunyai kedudukan yang tinggi, kita akan syarah nanti dari ila fi Quraisy. Bangsa Arab lain sangat hormatkan Quraisy. Hormatnya orang Arab pada Quraisy, sehingga kan kalau orang Quraisy ni bawa perdagangan jalan, tak ada siapa beri rompak, cukup beritahu kami Quraisy, cukup, silakan. Perompak pun hormat. Kerana perompak hormat dengan mereka, mereka boleh bawa barang dagangan daripada Mekah sampai ke Syam, sampai ke Yaman, rihlat asyita'i was-saif. Tak ada masalah, kerana nama baik Quraisy, dan Quraisy sangat dihormati. Satu-satunya manusia yang berani menentang Quraisy dalam sejarah adalah Abrahah. Abrahah bawa tentera bergajah yang kita akan syarahkan surah Al-Fil. Selepas surah dengan surah Quraisy kita akan syarahkan bersama nanti. Satu-satunya manusia yang mencabar Quraisy, yang datang nak robohkan Kaabah yang dijaga oleh kaum Quraisy adalah Abrahah. Abrahah datang bawa tentera bergajah, belum sempat sampai ke Mekah, Allah turunkan burung ababil, hancurkan mereka. Bertambah gerunlah orang untuk lawan Quraisy. Jadi bangsa Arab yang lain ni tak berani lawan sangat. Kebanyakannya yang lawan adalah Quraisy, dan juga yang rapat dengan Quraisy. Yang berani lawan Nabi bukan calang-calang keturunannya, keturunan Quraisy dan keturunan Arab-Arab yang berdekatan dengan Quraisy atau hampir sedewel dengan Quraisy, yang rapat dengan Quraisy, seperti Bani Bakar, yang di Najd dan sebagainya. Okey, jadi orang yang tentang dakwah Nabi adalah kafir Quraisy. Siapa? Dari keturunan Nabi SAW. Satu bangsa, satu kabilah, satu keluarga yang lawan Nabi SAW. Yang lain, ada yang sokong Nabi di kalangan kaum Ansar, Ahli Madinah sokong Nabi, ada yang lawan Nabi, dan ada yang atas pagar.
Ini bukan pengundi je. Ramai orang Arab yang berada atas pagar. Kenapa atas pagar? Mereka kata, kalau bangsa lain lawan Quraisy, kami akan bantu Quraisy. Sebab kami tahu Quraisy Allah muliakannya dengan Kaabah. Kerana mereka sangat agungkan Kaabah, sangat agungkan Baitullah. Falyabudu rabb hadzal bait. Allah, mereka sangat agungkan al-bait, itu Baitullah. Tapi sekarang Quraisy lawan Quraisy. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, orang-orang terkemuka Quraisy lawan dengan Quraisy sendiri. Muhammad yang dibantu oleh keturunan keluarga Abu Talib, pemimpin Quraisy. Pemimpin Quraisy lawan pemimpin Quraisy. Kami ni nak sokong mana? Kami tak tahu yang mana betul. Jadi orang Arab menunggu-nunggu peristiwa siapa yang menang. Tatkala Nabi bawa tentera ke Mekah untuk membuka kota Mekah, orang Arab di keliling tanah Arab, keliling Mekah, menunggu-nunggu mereka lihat adakah datang burung ababil akan menghancurkan Muhammad. Kalau betul Muhammad dakwahnya tidak benar, pasti Allah turunkan ababil, hancurkan dia sebagaimana Allah hancurkan tentera Abrahah. Kerana Muhammad telah masuk ke kota Mekah membawa senjata, membawa tenteranya. Sampai saja Nabi masuk ke Mekah, mereka terkejut. Mereka melihat Nabi dengan mata kepala mereka sendiri. Orang Arab Quraisy masuk Islam hampir keseluruhannya. Hanya beberapa orang yang lari kemudian juga masuk Islam. Orang Taif itu masuk Islam. Lepas bangsa Quraisy semua sekali dah masuk Islam, golongan atas pagar semua sekali masuk Islam satu persatu, hantar rombongan masuk Islam ramai-ramai, balik semula dakwah pada kaumnya. Rombongan yang lain hantar rombongan untuk bai'ah dengan Nabi, balik semula pada kaumnya. Allah kata wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah. Kamu melihat manusia masuk dalam agama Allah. Dakwah ketiga ini Nabi tunggu di Madinah. Orang yang datang berbondong-bondong. Selama ni Nabi pergi cari satu persatu kat pasar, kena kutuk dari belakang Abu Lahab. Kutuk dari belakang. Jangan ikut dia, dia ni gila, dia ni penyair, dia ni kena rasuk dan sebagainya. Macam-macam tuduhan-tuduhan. Kali ni nikmat Allah dahlah menang. Dahlah buka kota Mekah. Balik Madinah, kabilah-kabilah Arab sekeliling, semua Arab datang, hantarkan rombongan untuk berbai'ah, datang belajar agama, balik semula ajarkan agama, sehingga seluruh tanah Arab masuk Islam setelah pembukaan kota Makkah Al-Mukarramah. Ini tahun bila? Tahun-tahun akhir Nabi SAW. Sebab itulah rahsia kenapa ketika Nabi wafat ada sebahagian daripada orang Islam murtad. Kenapa? Sebab mereka baru masuk Islam. Sebahagian dari mereka belum sempat jumpa Nabi SAW. Mereka baru masuk Islam, baru kenal Islam, belum sempat belajar, belum sempat hidup dengan Nabi. Tiba-tiba dengar Nabi meninggal, mereka kata, oh habislah. Golongan ini yang murtad. Sebab tu Abu Bakar bentuk pasukan hantar, macam bukan dalam Madinah, bukan dalam Mekah. Kenapa saya cerita begini? Kisah berkaitan dengan murtad ini diambil kesempatan oleh Syiah untuk menuduh Abu Bakar yang murtad. Bayangkan, Abu Bakar yang hantar tentera, Abu Bakar dikatakan murtad. Umar, menteri dalam Makkah Mukarramah, dituduh sebagai munafik. Apa perlunya nifaq pada zaman kekuatan? Apa perlunya sembunyikan, berpura-pura jadi Islam ketika Islam dah kuat? Sayyidina Umar, Abu Bakar dan semua sahabat-sahabat yang bersama Nabi, mereka berkorban dengan Rasulullah ketika kalau mereka zahirkan Islam, mereka akan dibunuh, mereka dipukul, mereka diancam. Sahabat-sahabat yang ketika ini berjuang, jadi mereka zahirkan Islam tanpa ada kepentingan. Sebab itulah munafik tak wujud di Makkah Al-Mukarramah. Munafik hanya ada di mana? Di Madinah. Bukan kerana orang Madinah munafik, tidak. Kerana sebahagian orang kafir, mereka inginkan kewarganegaraan Islam.
nak jadi warga negara Islam supaya mendapat hak-hak yang dijanjikan sebagai seorang Muslim, dapat zakat, dapat bantuan, dapat ini, dapat itu, dapat sedekah, orang Islam sayang sebagai. Jadi adanya golongan munafik. Okey, balik kepada kisah wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu melihat manusia masuk agama ini secara berbondong-bondong kerana mereka datang beramai-ramai, dan agama ini telah sempurna. Dah selesai. Apa lagi? Orang Arab dah semua masuk Islam. Allah sifatkan dengan an-nas, seolah-olah seluruh manusia masuk Islam. Bila dah selesai, hanya satu, Allah kata fasabbih, maka bertasbihlah. Tasbih. Apa tasbih? Tasbih artinya sucikan Tuhanmu. Macam mana kita sucikan Tuhan? Kalau kita ni kalau nak sucikan tangan, macam mana nak buat? Tangan kita kotor, betul? Bila tangan kita kotor, kita sucikan. Kita bersuci daripada hadas, kerana kita berhadas. Allah Subhanahu Wa Taala, kita maha suci Allah. Kenapa perlu sucikan? Allah maha suci. Tapi sucikan Allah bihamdi rabbik, dengan memuji Allah. Suci Allah dengan apa? Macam mana suci Allah? Dengan puji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak ada kekurangan. Allah Subhanahu Maha Suci. Jadi macam mana cara kita sucikan Allah? Ialah dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah dengan memuji-muji Rabb kamu, Tuhan yang jaga kamu, Tuhan yang menangkan kamu, Tuhan yang muliakan kamu. Pujilah Dia dengan bertahmid kepadanya. Sebab tu bila sebut subhanallah, maha suci Allah, tidak bererti artinya sucikan Allah seperti mana bahasa kita biasa. Sucikan Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbik, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan beristighfarlah kepadanya. Siapa yang Allah suruh istighfar? Nabi Muhammad. Wastaghfirhu. Nabi Muhammad ada dosa ke? Nabi Muhammad kan maksum. Dosa Nabi dah diampunkan sebelum dan selepasnya. Kenapa Allah suruh istighfar? Abu Bakar perasan. Malah Ibn Abbas, bila pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, budak-budak lagi orang masuk, apa makna ayat ni? Sahabat lain kata Allah berikan kemenangan, ayat ni Allah istighfar, Allah bersyukur. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Ibn Abbas betul Ibn Abbas bila berkata, itu menunjukkan ajal Nabi telah dekat. Cara Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan surah ini, Allah kata bila dah datang kemenangan, orang Islam masuk ramai-ramai, artinya sempurna dah kerja kamu. Hendaklah kamu bertasbih. Kita pukul masuk isyak. Domain lagi. Okey. Bertasbih, bertahmid dan istighfar. Biasa tasbih, tahmid, istighfar ni bila kita baca? Waktu tutup majlis lah, sekejap lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, apa? Tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wa atubu. Semua tasbih, tahmid, istighfar, taubat yang mengakhiri segala perkara, Allah sebut fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Siapa yang faham kaedah uslub Allah bercakap, Allah suruh Nabi bertasbih, bertahmid, beristighfar dan bertaubat pada Allah, sedangkan Nabi seorang yang maksum, tidak ada makna lain ayat ini antara ayat nak cerita dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu turun ayat selepasnya lagi ketika Nabi buat haji, selepas pada Al-Fath turun haji, ya Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Semua ayat-ayat datang selepasnya ayat-ayat yang mengisyaratkan bahawa ajal Nabi dekat. Dan Nabi pun ketika bercakap,
Ambil, tengok betul-betul haji macam mana aku buat. Mungkin tahun depan aku tak sempat bersama kamu. Ini antara tanda-tanda dekatnya ajal. Kita sempat maknakan secara ringkas. Sekarang kita kena sharp sekarang ni, masuk waktu kita kena berhenti. Tak ada empat, tak sempat kita detailkan, tapi saya akan detailkan bersama nanti surah Al-Kafirun nanti. Ada kaitan dengan surah An-Nasr. Yang penting pengajaran yang paling utama. Dalam banyak-banyak pengajaran, saya pilih satu pengajaran. Kalau kita berjaya kat dunia ni, Masya Allah, kita bercita-cita untuk bina satu rumah banglo, untuk jadi YB, untuk jadi menteri, untuk dapat duit, untuk mudah sebagainya, dan segala yang kita impikan jadi, ketahuilah ajal dah dekat. Bertasbihlah, bertahmidlah, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana memang antara tanda-tanda dekat ajal apabila nikmat Allah curahkan banyak. Ni sebahagian daripada ulama yang tadabbur surah ini mengatakan bahawa itu antara tanda-tandanya. Jadi seorang mukmin tatkala Allah beri nikmat, dia perlu apa? Perlu puji Allah, istighfar kepada Allah, perlu bertahmid, dan dia perlu banyakkan salat, perlu banyakkan sedekah, seperti mana yang akan kita baca selepas ni, inna a'tainakal kautsar, insyaallah. Sampai sini dulu. Semoga Allah jadikan pertemuan kita bermanfaat, yang baik Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kurang dosa sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kebaikan tersebut dan mengampunkan kelemahan tersebut, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.